بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نواصل إن شاء الله في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا إن شاء الله. نواصل القراءة في كتاب النيات للحبيب محمد بن علوي العيدروس الحبيب سعد. صلى الله سبحانه وتعالى أن يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وأن يعيد علينا من بركاته وبركات الصالحين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung pengajian kita pada malam Jumaat ini yang penuh berkat. Kita mohon moga-moga Allah memberkati kita dan menerima kita pada malam ini. Kita sambung pengajian kita daripada kitab Niat yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Aidarus, juga dikenal sebagai Al-Habib Sa'ad Al-Aidarus. Kitab Niatnya kita sambung. وقد وقفنا عند النية التاسعة. صفحة كم هناك؟ Dan kita berhenti pada niat yang ke-8, iaitu muka surat 43. Muka surat 43. Tasi'ah. Yang ke-9. Kita sambung pada muka surat 43, niat yang ke-9. نعم. قال النية التاسعة: ينوي انتظار نزول الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى، فيحصل في جملة من يتغشاهم ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا النية المباركة ينوي بها من جلس في بيت الله سبحانه وتعالى انتظار نزول الرحمة، لأن الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته على الموجودين في المسجد الذين نووا الاعتكاف وانتظروا رحمة الله سبحانه وتعالى. Disebutkan dalam kitab ini niat yang ke-9, iaitu diniatkan untuk menunggu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya dimasukkan ke dalam orang-orang yang mendapat rahmatnya. Ini niat tunggu, niat menuju masjid. Niat menuju masjid, niat menunggu di masjid. Niat menunggu di masjid. Tunggunya untuk apa? Untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala. Sehingga disebut oleh Nabi SAW di hadis itu yang membawa maksud, tiada suatu kaum yang duduk berzikir kepada Allah kecuali akan dipenuhi oleh rahmat Allah Ta'ala dan dikelilingi oleh para malaikat. Allah pun akan menyebut mereka di sisinya. Kemudian mereka dipanggil, berdirilah kalian, telah diampuni dan diganti keburukan kalian dengan kebaikan. نعم. وهذه من الفوائد العظيمة الذين يجلسون في بيت الله سبحانه وتعالى. حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث جاءت كثير روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الرواية. فجاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده. هذه رواية الإمام مسلم. وفي رواية أخرى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. سبحان الله. هذه فوائد عظيمة، فوائد الجلوس في المسجد. Dan orang yang tunggu di masjid itu bukan sekadar menunggu. Tunggu di masjid itu adalah satu penantian yang sangat-sangat dihargai oleh Allah Ta'ala. Sangat besar pengertiannya di sisi Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana tunggunya adalah tunggu mengharap kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi sebut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim, yang tidaklah orang itu akan duduk melainkan Allah akan Muslim. أول شيء لا ما جلس قوم يذكرون الله إلى فمن عنده ذكرهم الله في من عنده. هذه رواية الإمام مسلم. Hadis yang kita nampak sini ni, daripada awal hadis majalasa gaumun sehinggalah fi man indah, itu di hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim. Yang seterusnya itu adalah hadis yang diriwayat oleh riwayat yang lain, bukan satu hadis maknanya. Dan
ditambahkan dalam riwayat yang satu lagi, ditambahkan hadis ini panjang lagi, wanadathumul malaikah wanadahum munadin, akan diseru kepada mereka, wahai kamu semua yang berhimpun, bangunlah kamu dari tempat duduk kamu, kerana taklah kamu bersurai melainkan dosa kamu telah diampun dan segala keburukan kamu dah digantikan dengan kebaikan. وسبحان الله هذه الأحاديث الكثيرة تدل على ماذا؟ كما قلنا على الفضل، فضل الجلوس في المسجد. بعض الناس عندما يأتي إلى المسجد ماذا قصده؟ صلى الفرض ثم جلس في المسجد منتظر يعبي جواله. بعض الناس ما شاء الله طرح جواله بينطفي التليفون، جلس في المسجد. وبعض الناس عنده يريد أن يرتاح في المسجد، ما شاء الله المسجد مريح، فيه من المكيف، فيه من الراحة. هؤلاء يجدون ثواب، هل يجدون ثواب أم لا؟ Dan duduk di masjid ni, tunggu di masjid ni, banyak hadis mencerita tentang duduk tunggu di masjid. Nampaknya macam duduk sahaja, tapi banyak hadis. Kenapa? Sebab duduk di masjid itu adalah besar pahalanya. Dan ada orang sekarang ni duduk juga dekat masjid. Duduknya untuk apa? Sebab dah ngantuk sangat, cari tempat nak rehat, barulah dia duduk dekat masjid. Ataupun dah nak duduk kat masjid sebab apa? Handphone nak mati, cari tempat nak cas. Jadi barulah dia duduk dekat masjid. Ini duduk dekat masjid, ini duduk yang ibadah. Duduk yang ibadah. هؤلاء عندما يجلسون يغيرون نيتهم. نيتهم تكون نية صالحة، فإنما الأعمال بالنيات. يجلسون في بيت الله سبحانه وتعالى يجدون الثواب وينوون الاعتكاف، ولا يتكلمون بالغيبة والنميمة ولا القيل والقال، حتى بعد ذلك إذا تكلموا بذلك يحبط الله سبحانه وتعالى أعمالهم بسبب ماذا؟ بسبب الغيبة والنميمة والعياذ بالله. Maka mereka yang dah memang alang-alang nak nyinggah ke masjid, pasangkan niat yang besar-besar. Sebab sepatutnya benda tu menjadi amalan yang besar. Tetapi kerana tak niat, dia jadi macam benda tak besar. Sebab sepatutnya boleh jadi besar. Maka pasangkan niat-niat yang besar-besar supaya dijadikan amalan itu amalan yang besar. Dan dah duduk dekat masjid, niatnya besar. Duduk dekat masjid niatnya besar, tetapi dosanya pun besar juga. Sebab apa? Duduk santai-santai iktikaf dekat masjid dengan kawan, ngumpat. Duduk santai-santai iktikaf dekat masjid dengan kawan, mengadu domba. Jadi ini semua dosa yang menghapuskan pahala. Duduknya bukan bahkan tak dapat pahala, bahkan mendapat dosa besar. نعم، فهنا هنا شرط الجلوس المسجد الذكر، والذكر يدخل شامل فيه قراءة القرآن، التسبيح، الأوراد، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه كل شيء ذكر، يكون إنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. المسجد هذه محطة أن الإنسان يتزود فيه بقية يومه. ليس مقصود أنه يكون ذاكرا في المسجد وإذا خرج من المسجد نسى الذكر. قالوا لا، ينبغي الإنسان يكون ذاكرا، يكون يشغل وقته بذكر الله سبحانه وتعالى، في الصلاة على النبي والاستغفار، ذكر لا إله إلا الله. كل وقته إذا غفل يتذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقته حتى يكون إنسان ذاكر لله سبحانه وتعالى. Dan duduk di masjid tu untuk apa? Beribadah. Ibadah di masjid apa dia? Zikir. Zikir ini masuk dalam zikir banyak perkara. Antara zikir, solat. Zikir ni apa? Mengingati Allah Ta'ala. Jadi antara zikir yang boleh membawa kita mengingat Allah Ta'ala adalah solat. Antaranya lagi Quran. Antaranya lagi ilmu yang manfaat. Antaranya lagi zikir-zikir yang biasa sebut-sebut zikir-zikir itu. Itu semua termasuk dalam perkara-perkara yang digalakkan dibuat dalam masjid. Dan duduk dalam masjid itu adalah untuk kita charge kita punya battery for the remaining days. Maknanya kita masuk dalam masjid, charge kita punya diri sendiri ni untuk apa? Untuk ingat Allah dekat luar masjid. Bukannya kita masuk dalam masjid untuk ingat Allah di masjid semata-mata. Keluar dah tak ingat Allah Ta'ala. Sebab apa? Aku dah ingat tadi kat masjid. Bukan. Masuk dekat masjid untuk supaya lebih ingat Allah Ta'ala, supaya keluar daripada masjid tetap konsisten dengan ingat Allah Ta'ala. Tetap konsisten dengan ingat Allah Ta'ala. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو طالب المكي في كتابه علم القلوب. قال المساجد ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها، مزينة مزين أهلها، هم في صلاتهم والله في حوائجهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم. هذا يدل على الفضل العظيم لمن؟ لأهل المساجد. فالمساجد ميمونة محفوظة من الله سبحانه وتعالى. Dan hadis juga yang disebut oleh Sayyidina Abu Talib Al-Makki di dalam
kitabnya Ilmul Qulub. Ilmul Qulub, dia disebutkan hadis yang mana kita nampak di sini sabda Nabi SAW, masjid itu berkah, penduduknya pun diberkahi. Masjid itu terjaga, penduduknya pun terjaga. Masjid itu terhias, penduduknya pun terhias. Mereka senantiasa dalam salatnya dan Allah pun senantiasa memenuhi keperluan mereka. Mereka berada di masjid sedangkan Allah berada di keliling mereka, iaitu menjaga mereka. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه التي صلى فيها. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وردت روايات كثيرة بها، عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها رواية الإمام البخاري والبيهقي وأبو داود. كثير من الرواه روى أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند جلوس الإنسان في المسجد أن الملائكة تصلي عليه ما دام جالس في مصلاه. ماذا تقول الملائكة؟ قال وتنزل، تصلى عليه وتنزل عليه الرحمة وتقول اللهم ارحمه ما لم يحدث فيها، فإذا أحدث لم تقبل صلاته حتى يتوضأ. يعني المقصود من ذلك أن الملائكة تستمر في الدعاء، تدعو له اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. دعوة الملائكة لا شك أنها مستجابة. هذه فائدة، الذي يجلس بعد أن يصلي يجلس في مصلاه. بعض الناس ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، خرج بسرعة من المسجد. إلى أين تذهب؟ اجلس انتظر اذكر الله، استغفر الله، فإن الملائكة تصلي عليك، تدعو لك. Dan dalam hadis yang seterusnya diriwayat oleh banyak riwayat. Ada riwayat oleh Imam Baihaqi, Imam Muslim, Imam Bukhari. Dan hadis ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya salat itu di antara kalian akan mendapat, salah satu di antara kalian akan mendapat selawat dari para malaikat selama dia masih berada di tempat salatnya. Lalu akan turun rahmat baginya. Dan para malaikat akan berkata, ya Allah, berilah rahmat kepadanya selama dia belum berhadas di tempat salat. Jika dia berhadas, maka salatnya tidak diterima hingga berwuduk, hingga ia berwuduk. Salatnya tu maknanya doa daripada malaikat tu belum diterima sehingga dia berwuduk kembali. وهنا فرق. قال إن أحدكم تصلي عليه الملائكة ما دام في مصلاه. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإنما في مصلاه. مصلاه أي مكان، في البيت، في المكتب، أينما صليت فإن الملائكة تدعو لك. وكيف إذا كنت في المسجد؟ لا إله إلا الله، يزداد الثواب ويتضاعف بضعف المكان، لأن المكان شريف وأشرف عظيم عند الله سبحانه وتعالى. أحب البلاد إلى الله مساجدها. فإذا صليت في أي مكان أن تجلس في مصلاك بعد الصلاة، تدعو الله وتستغفر الله وتطلب من الله أن يقبل صلاتك وأن يقبل عملك. Dan di dalam hadis ini Nabi menyebut tentang orang yang madama fi musallah, selagi mana mereka di tempat salat mereka. Nabi tak sebut di masjid, Nabi tak sebut di surau, Nabi sebut di musalla. Musalla tu maknanya apa? Tempat kita salat. Walaupun tempatnya dekat office bilik salat, walaupun tempatnya dekat rumah bilik salat, ruang salat, ataupun dekat masjid. Kalau dah dekat rumah dan office pun dikira dalam hadis ini, apatah lagi masjid. Maka duduk di masjid itu lebih banyak lagi pahala dan faedahnya. Dan oleh itu orang yang duduk dalam solatnya, selepas habis solat jangan tergesa-gesa nak bangun, terus dengan urusan keduniaan dan sebagainya. Duduk dalam solat itu dapatkan fadilat daripada hadis ni. Selama mana kita duduk lepas solat itu, malaikat akan tetap mendoakan, berselawat kepada kita. Maka oleh itu lepas kita solat duduk, minta ampun pada Allah Ta'ala, minta Allah terima solat kita, minta Allah tambahkan mana yang terkurang daripada solat kita. Subhanallah, أي عمل الإنسان يعمله من أعمال الدنيا مثلا، بعد أن تنتهي من عملك لابد بعد ذلك أن تأخذ الإجرة، تأخذ الأجر بمقابل أنك قمت بعمل ما. وأيضا الصلاة إذا صليت انتظر، لأن الله سيكرمك، لأن الله سيعطيك، وهو سبحانه وتعالى كريم. هذه الصلاة التي نحن نصليها لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ليس محتاج إليها، ولكن نحن محتاجون إليها. فالله سبحانه وتعالى يتكرم علينا بكرمه وفضله
أن يجازينا وأن يعطينا وأن يتكرم سبحانه وتعالى. هذا هو الكريم، هذا هو العظيم سبحانه وتعالى. Orang itu apabila bekerja, contoh kita panggil orang kerja, masakkan untuk kita makanan, contoh. Habis dah masak, dia terus balik ke? Tak. Dihidangkan makanan, dia tunggu. Tunggu apa? Tunggu bayarannya. Dia dah masakkan nasi goreng, dia tunggu bayarannya. Sama macam kita, dah solat, dah habis solat, bukan istilahnya bukan tunggu bayaran daripada Allah Ta'ala. Allah nak balas, Allah sudi nak beri. Maka kita sudilah tunggu sekejap, untuk supaya Allah beri. Jangan tergesa-gesa, jangan sibuk sangat dengan urusan keduniaannya sehingga dia terlupa untuk tunggu bayaran dan kurniaan daripada Allah Ta'ala. Allah tu karim, Allah tu dermawan, Allah tu mulia, suka nak memberi. Bahkan dia seronok nak memberi perkara yang terlalu hebat lepas orang yang solat itu kalau dia duduk sekejap. Tetapi yang hamba yang patutnya mengharap daripada Tuhan, seolah-olah dia pula yang tak perlu pemberian Tuhan. نعم، هذا هو الكريم سبحانه وتعالى، لأنه كريم يعطي عطاء سبحانه وتعالى جزيل. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا ليس محتاج إلى عبادتنا، ولكن نحن محتاجون إليه، إلى الله سبحانه وتعالى. فهو من كرمه أن يقبلنا وأن يرحمنا سبحانه وتعالى وأن يعطينا الثواب سبحانه وتعالى. Dan Allah Subhanahu wa taala itu seperti mana disebut tadi, dermawan. Allah nak berikan, Allah nak berikan. Cuma ada bagi pihak kita kena kerja sedikit. Tapi sedikit sahaja kerja kita, Allah berikan jauh lebih banyak daripada apa yang kita beri pada Allah Taala. An-niyatul 'ashirah. Qala an-niyatul 'ashirah yanwi la'allahu yatruku adh-dhunuba haya'an min al-ikhwan khasyata min maqtihim kama jaa'a 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang ke-10 diniatkan untuk meninggalkan perbuatan dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia kerana menghindari murka sesama, seperti hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW. كيف هذا؟ بعض الناس يقول إذا أنا سأترك الحرام لأجل فلان، سأخاف من فلان، ليس من الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود هكذا، ولكن المقصود قال ينوي لعله يترك الذنوب. كيف؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد بن يزيد. هذا سعيد بن يزيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أوصني، فقال له عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. هذه الرواية جاءت عن الإمام البيهقي والإمام أحمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليه. والمعنى أن الإنسان عندما يستحي من الله سبحانه وتعالى حق الحياء، هذه عظيم أو مرتبة عظيمة سبحانه الإنسان يعملها. ولكن عندما يجلس مع بعض الناس مع الصالحين، كيف تكون أو كيف يجلس مع ذلكم الرجل الصالح؟ كيف يقابله؟ هل يستطيع أن يعمل سوء أدب، أن يعمل مخالفة، فضلا عن أن يعمل حرام أو أن يعمل معصية؟ فإذا الإنسان يعامل الله سبحانه وتعالى أكبر من تلكم المعاملة، يراقب الله سبحانه وتعالى ويستحي من الله سبحانه وتعالى أكثر الحياء. Baik, dalam poin yang tadi kita bacakan, disebutkan dalam kitab ini tinggal perbuatan dosa yang dilakukan terhadap manusia kerana menghindari murka sesama. Maknanya menghindari murka manusia. Adakah yang dimaksud oleh Habib yang pengarang ini tinggalkan maksiat kerana takut dimarahi oleh manusia? Sedangkan setahu kita buat amal dan tinggal maksiat kerana takut Allah, bukan manusia. Maka maksud di sini bukanlah untuk pandang pada manusia begitu, tetapi kena faham hadis yang berikutnya. Hadis ini ditanya oleh kepada Nabi SAW oleh seorang sahabat. Ditanya pada Nabi, ya Rasulullah, berikan wasiat kepada aku, berikan nasihat kepada aku. Maka Nabi mengatakan, aku malu kepada Allah seperti, bukan aku malu ni. Malulah kamu. Dalam tu salah. Malulah kamu kepada Allah seperti kamu malu kepada laki-laki salih di antara kaummu. Bukan mahu astahyi, istahyilah. Bukan astahyi, istahyi. Astahyi itu aku malu. Istahyi. Malulah kamu kepada Allah seperti kamu malu kepada laki-laki salih di antara kaummu. Maknanya apa? Contoh, kita bayangkan kita duduk dengan orang salih. Duduk dengan orang salih,
Pertama sekali perlu faham bahawasanya kalau kita takut pada Allah dan kita buat benda semua kerana Allah, itu makam yang sangat tinggi. Makam yang sangat tinggi. Tetapi untuk mencapai kepercayaan begitu, untuk mencapai makam yang begitu, perlu lalu dulu makam yang bawahnya. Makam yang bawah sebelum kita dapat terus takut pada Allah Ta'ala, kita tengok dulu macam mana kita bersifat dengan manusia, maka lebihkan untuk Allah. Macam mana contohnya kita dengan orang saleh, duduk dengan orang saleh. Maka bila kita duduk dengan orang saleh, adakah kita nak buat benda yang sia-sia? Kalau benda sia-sia tak boleh, adakah kita nak buat benda yang mukhalafah, benda yang tak berkenan oleh orang saleh ini? Apatah lagi nak tak kita buat benda yang haram depan orang saleh, lagilah tak nak. Sebab apa? Malu dengan orang saleh. Maka daripada kita tengok, perhatikan, aku malu pada orang saleh ini. Maka dengan itu, tingkatkan malu itu terhadap Allah Ta'ala. Tingkatkan segan itu kepada Allah Ta'ala. Tingkatkan penghindaran daripada maksiat itu terhadap Allah Ta'ala. Maka seperti mana kita bermuamalat dengan manusia, seolah-olah Allah nak tunjuk, manusia pun jadi kayu ukur untuk sampai kepada Allah. نعم وسبحان الله في هذا الزمان أصبح الحياء بعض الناس لا يستحون من الله سبحانه وتعالى، لا يستحون من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. هذا شيء أصبح غالي عند بعض الناس، وأصبح بعض الناس يتساهل في الحياء. يستحي الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، كلام مجمل عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وسبحان الله، ترى بعض الناس يفعل أشياء لا تدخل على في عقل عاقل. يعمل أشياء غريبة عجيبة، وكلما رأى برنامج في الانترنت أو أي شيء تجده مباشرة يعمل فيديو أو يعمل أي صورة أو يعمل أي شيء، ويريد الناس أن يعجبوا بفعله. كيف صلح هذا وكيف صلح؟ بعض الناس يأتي بأسرار بيته وأحوال أهله، ماذا يفعلون، كله لأجل ماذا؟ لأجل قليل من المال، ويريد أن يشاهدونه عشرات الآلاف ومليار ومليارين يشاهدون الفيديو لأنه عمل هذا الشيء، ويكسب بعد ذلك من بعضه مال. أين الحياء من الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Dan sekarang ini sifat malu itu dah sangat-sangat jarang. Kita sebut sebagai barang rare lah. Sangat-sangat jarang boleh nampak dekat orang-orang zaman sekarang. Dan kalau pun nampaklah sifat malu pada orang tersebut, malunya itu hanya malu yang sampel. Bukan malu yang real punya malu, hakikat malu. Nak konon aja malunya. Contoh apa? Sekarang ini kita buka lah dekat internet, buka dekat mana-mana, tengok orang tunjuk dekat dalam rumah dia ada apa, orang tunjuk anak dengan isteri dia buat apa, orang tunjuk hidup dia, macam dah tak ada boundaries, tak ada barrier daripada dia dengan dunia luar. Semuanya terbuka, semata-mata untuk apa? Untuk dapat 10,000 followers. Untuk dapat apa? Like. Untuk dapat apa? Duit sikit supaya jadi masyhur dan sebagainya. Itu semua hal keduniaan, tetapi malunya dah tak ada. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, Nabi sebut, kalau kamu itu dah tak mempunyai malu, lakukanlah apa sahaja yang kamu nak. Nabi perlilah. Maknanya kalau kau dah tak malu, buatlah apa kau nak. Tak payah tanya-tanya dah orang nasihat ke apa, suka hati kau nak buat apa-apa. Nabi sebut tentang orang yang dah tak ada malu pada dirinya. نعم، وهذا شيء خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا إن شاء الله من تقلبات الزمان، وأن يحفظنا من كثير من هذه الأمور يكون الإنسان بعيد منها، يكون مع الله سبحانه وتعالى. راقب الله، ما لك وما للخلق، لا تشتغل بالناس، قال اشتغل بربك والذي عليك. يشتغل الإنسان بربه. ما الذي يبغى بهذا؟ لأن هذا يشاهدون أو يرون، كل ما جابوا شيء جديد تجده ما شاء الله من السابقين. ما شاء الله السابقين يتسابقون إلى ماذا؟ إلى أمور والعياذ بالله تخزي. لا يبعد الإنسان منه الحياء، لا يستحي من الله سبحانه وتعالى. أقل شيء يستحي من الناس. ضاع الحياء. أستغفر الله العظيم. نسأل الله أن يحيي فينا هذا الحياء إن شاء الله. Dan kita mohon sifat ini diterapkan oleh Allah Ta'ala dalam hati kita. Dan moga-moga kita tak berubah dengan perubahan zaman yang semakin dahsyat ini. Moga-moga kita menjadi orang yang betul-betul malu kepada Allah Ta'ala. Malu pada manusia dah tak ada, malu pada Allah apatah lagi.
Malu pada manusia dah tak ada, apatah lagi malu pada Allah Ta'ala. Setiap kali keluar benda dunia yang baru, trend yang baru, cara yang baru, video yang baru, style yang baru, kita tengok orang berebut-rebut nak merebut benda yang baru tersebut. Mesti dia yang paling awal keluarkan video pasal benda tu. Mesti dia yang paling awal ikut trend tersebut. Sebab apa? Malu dengan Allah Ta'ala dah tak ada. Rebutnya untuk apa? Rebutnya untuk dunia, bukan lagi rebut untuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang yang begitu malu pada Allah Ta'ala dah tak ada. Kalau malu pada Allah terlalu tinggi untuk kamu, jadikan malu untuk manusia terlebih dahulu. Paling-paling kurang malulah dengan orang-orang saleh yang ada. Malu dengan orang-orang lain yang memandang, melihat kita buat maksiat. Baru boleh sampai kepada malu terhadap Allah Ta'ala. نعم. وقال سيدنا عيسى عليه السلام جاء هذا في كتاب الزهد عن الإمام أحمد بن حنبل. قال عيسى عليه السلام جالسوا من تذكركم الله رؤيته ويزيد في عملكم منطقة ويرغبكم في الآخرة عمله. جالسوا من تذكركم الله رؤيته. عندما تجلس معه يذكرك بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء حقيقة أن نجلس معهم لأنهم ماذا؟ يذكروننا بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي تنتفع به في الدنيا وفي الآخرة. ويزيد في عملكم منطقة. عندما يتكلم بالكلام يزداد عملك، أنت تزداد، تريد أن تكون مثله لأن منطقه جميل ويتكلم بالكلام الحسن، فأنت تستفيد منه. ويرغبكم في الآخرة عمله. ما شاء الله، إذا رأيته يعمل تريد أن تشمر أن تكون مثله. تراه ما شاء الله مجتهد في الخير، مجتهد سباك في المساعدة للناس، يساعد هذا، يقوم مع هذا، يخدم المسلمين، يوجه الناس بأي أسلوب من الأساليب، لأنه مقصوده يصلح في الأرض وليس من الذين يفسدون في الأرض. قال الله ولا تفسدوا في الأرض بعد islahiha. Dan seterusnya disebut oleh Nabi Isa alaihi salam. Kalam Nabi Isa ini disebut di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan Nabi Isa menyebutkan jalisu man tudzakirukum, bukan tazkurukum. Tukarkan tudzakirukum. Maksudnya berkumpullah bersama orang yang ketika kamu melihatnya engkau akan ingat Tuhanmu. Bila kita lihat pada orang itu akan hanya dengan lihat sahaja dia akan mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dianya sendiri tak menceroboh hak-hak Allah Ta'ala. Maka bila kita lihat dengan dia, tatap wajah dia mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Seterusnya Nabi Isa menyebutkan perkataannya akan menambah amal baikmu. Duduk dengan dia, tak dia cakap melainkan perkara yang mendorong kita untuk amalan. Tak dia cakap melainkan perkara yang mendorong kita untuk perbaiki amalan kita. Tak dia cakap melainkan perkara-perkara yang baik semuanya. Dan ketiga, Nabi Isa menyebutkan dan perbuatannya mendorongmu untuk tujuan akhiratmu. Duduk dengan melihat perbuatannya sahaja, setiap dia buat perbuatan kita nampak orang ini adalah orang yang merebut untuk buat amalan. Maka dengan dia kita rasa terdorong untuk merebut amalan. Kita rasa semangat untuk membuat amalan seperti dia. Ini adalah orang yang sentiasa atas muka bumi berhati-hati supaya tak melakukan kerosakan atas muka bumi Allah Ta'ala. Bahkan mereka sentiasa melakukan kebaikan. Allah menyebut dalam ayat Al-Quran, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi, setelah diperbaikkan muka bumi, kamu pula melakukan kerosakan. Naam. Wa qala Sayyidina Hatim al-Asam, جاء هذا في كتاب روضة المتقين. قال حاتم الأصم رحمه الله عليك بمجالسة من إذا رأيته وقع على باطنك هيبته وأنساك الأهل والولد رؤيته ولا تعصي مولاك ما دمت قريبا منه. عليك بماذا؟ قال بمجالسة من إذا رأيته وقع على باطنك هيبته. هذا الذي يكون هيبته في قلبك، هذا حق أن تجلس معه، لأنك تتعلم منه أشياء كبيرة وأشياء عظيمة. وأنساك الأهل والولد. لماذا؟ لأنه ذكرك بالآخرة. ولذلك جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا يا رسول الله إنا إذا كنا معك يعني ننسى كل شيء، وإذا رجعنا إلى الأهل تغير حالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو بقيتم على ما كنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجالسة يقولون من جالس جانس. عندما تجلس مع أناس أخيار لابد أن تكسب منهم الخير، وإذا جلست مع الأشرار والعياذ بالله تكتسب منهم الشر والعياذ بالله. Seterusnya disebutkan oleh Sayyidina Hatim al-Asam. Beliau Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala mengatakan
wajib atas kalian untuk berkumpul bersama orang yang jika kau melihatnya akan timbul dalam hatimu pengaruh wibawanya, haibah. Rasa gerun terhadap dia, rasa terdorong terhadapnya, itu haibah. Kewibawaannya, sehingga engkau lupa akan keluarga, anak, serta tidak akan maksiat kepada Tuhanmu selama engkau dekat dengannya. Subhanallah, subhanallah. Ini yang disebut sebagai duduk. Hatim Al-Asam kata apa? Berkumpul, duduk, berdamping, bersama dengan orang-orang yang begini sifatnya. Disebutkan orang yang duduk dengan orang saleh akan ada tempias kesalehannya itu kepada yang bersama dengan orang saleh itu. Kalau kau duduk dengan orang yang tak saleh, orang jahat, tempias jugalah ketidakbaikannya akan tempias kepada kita, lalu kita pun jadi tak baik. Ni sifat ini pada orang soleh. Bagaimana dengan orang yang paling soleh, iaitu Nabi SAW? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apabila kami duduk dengan kamu, wahai Rasulullah, kami lupa tentang dunia, kami tu lupa tentang anak dan keluarga. Betul macam disebut di sini. Kemudian apabila kami balik kepada keluarga kami, hal kami berubah. Awal tadi ingat akhirat dengan engkau, bila balik dengan keluarga, hal kami berubah. Nabi jawab, لو بقيتم على ما كنتم عليه لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يعني إذا أصبحتم مثل ما تكونون عندي من الحال، بقيتم يعني أصبحتم حالكم. Subhanallah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apabila kami balik kepada keluarga, kami berubah hal kami, ingat balik pada dunia. Nabi mengatakan, kalaulah kamu kekal keadaan kamu waktu dengan aku sehingga selepas kamu balik sekalipun, la safahatkumul malaikah, malaikat-malaikat akan bersalam-salaman dengan tangan kamu. Subhanallah, besarnya pengertian duduk dengan orang-orang begitu, sehingga kalau dapat dikekalkan akan disalam kita oleh para malaikat. نعم. وقال بعض أهل المعرفة إني لا أستحي من الرجل الصالح كما أستحي من الله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوحدة خير من جليس السوء. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في روضة المتقين. قال الوحدة خير، ليس موجود في الكتاب، الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة. يعني إذا لم يجد الإنسان إلا يعني أهل السوء يجلس لحاله، فإن الوحدة خير، الوحدة هذه خير من الجلوس مع أهل السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة. إذا رأيت إنسان صالح فاكثر الجلوس معه. Dan dalam hadis yang lain, tak ada dalam kitab ni. Hadis yang lain Nabi SAW menyebut, yang disebut dalam kitab Rawdatul Muttaqin. Disebutkan hadis yang mana Nabi bersabda, bersendirian itu lebih baik daripada duduk berdamping dengan orang jahat. Duduk berdamping dengan orang saleh lebih baik daripada duduk bersendirian. Makna dekat tempat kita, kalau tengok tak ada orang baik, semuanya kalau duduk dengan dia, dia ajak joget. Contoh, Syekh tak sebut, saya sebut. Jadi kalau dia ajak buat maksiat aja, duduk bersendirian lebih baik. Tapi kalau duduk-duduk nampak orang soleh yang begini sifatnya, lebih baik kita pergi berdamping dengan dia daripada kita duduk bersendirian. نعم. وأيضا جاء في السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل سيدنا عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وفخذه جزء منه مكشوفا صلى الله عليه وسلم، وعنده أبي بكر وعمر. فقيل له في ذلك فقال أفلا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. الملائكة تستحي من سيدنا عثمان بن عفان. وجاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى أحد الصحابة وفخذه مكشوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. هذا بيان في بيان أن الفخذ عورة. وهنا في مقام الحياء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نستحي، كيف الإنسان يكون دائما هذا الحياء في قلبه في كل معاملته، يعلم أهله وأولاده كيف نعلمهم الحياء منذ الصغر. هذا لا استحي، لا تفعل هكذا، لا تعمل هكذا. يتعلم الحياء الإنسان، يعلم أولاده كيف يستحي. هذا الموقف لا استحي، لماذا تفعل هكذا؟ عيب. إذا أحصل التنبيه من الآباء والأمهات أن هذا عيب، هذا خطأ، هذا كذا، هذا كذا، ينشأ الولد
والبنت ينشأون على ماذا؟ الولد ينشأ أن هذا خطأ وهذا صح وهذا الفعل ليس طيب، استحي من الناس، افعل كذا هكذا. Dan dalam hadis seterusnya disebutkan ketika Sayyidina Uthman bin Affan masuk ke rumah Nabi SAW, ketika itu Nabi langsung menutupi apa? Peha beliau. Dalam hadis yang lain Nabi sebut ada orang tengah duduk nampak pehanya, Nabi kata, wahai engkau, tutuplah peha kamu kerana peha itu adalah aurat. Habis macam mana dalam hadis ni Nabi terbuka peha pula? Dekat sini kena betulkan. Bukan peha, betis bahagian atas. Betis bahagian atas. Ketika itu Nabi langsung menutupi betisnya yang bahagian atas. Beliau yang sebelumnya tersingkap, padahal waktu itu ada Abu Bakar dan Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar ada tengah duduk dengan Nabi. Nabi tak tutup, Nabi biarkan betisnya nampak. Sayyidina Uthman masuk aja, Nabi tutupkan. Maka Sayyidina Abu Bakar dan Umar tanya kepada Nabi, kenapa Nabi buat begitu? Nabi pun mengatakan tentang hal tersebut, apa aku tidak malu kepada seorang yang malaikat pun malu kepadanya. Nabi kata, adakah patut aku ni tak malu kepada Sayyidina Uthman ni, sedangkan malaikat pun malu kepadanya. Ini maknanya apa? Satu, kemuliaan Sayyidina Uthman. Tetapi satu lagi menunjukkan, Nabi nak mengatakan, kena ada malu terhadap manusia sekalipun. Kena ada adab-adab tertentu. Orang yang begini malunya lebih, orang yang begitu ada malu juga tapi kurang pun tak apa. Nabi nak tunjuk tata tertib dengan manusia. Seperti itu juga budak yang membesar. Bapak dan maknya kena ngajar. Dekat sini kena malu, dekat sini kena buat apa, dekat sini kena tertib, dekat sini kena duduk diam-diam, dekat sini baru boleh main. Biar dia tahu dia membesar dekat dalam keadaan dia tahu guideline. Macam mana nak bertingkah laku di hadapan masyarakat. والنية 11 قال وهي نقف إن شاء الله عليها قال ينوي الخلاص من عذاب الله أن ينزل لأنه إذا انتهكت المحرمات والعياذ بالله يخاف أن الله سبحانه وتعالى ينزل عذابه وغضبه على الذين يرتكبون الحرام والعياذ بالله. قال ينوي الخلاص من عذاب الله أن ينزل. إنما ماذا ينزل؟ يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى ينوي أن يتخلص من العذاب الذي ينزل، فيكون قال مقصرا في أمله، زاهدا في عمارة وقته الدنيوي، فاضلا في حاله. هكذا يكون حاله في ماذا؟ عندما يجلس في بيت الله سبحانه وتعالى ينوي الخلاص، أن الله سبحانه وتعالى يخلصه من العذاب الذي ينزل. Dan di niat yang ke-11, insya-Allah kita habiskan dengan niat yang ke-11. Disebutkan diniatkan supaya terhindar turunnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Tunggu di masjid akan mengundang rahmat daripada Allah Taala. Maka apabila orang itu duduk disebabkan banyaknya maksiatnya, banyaknya derhaka pada Allah Taala, maka apabila diduduk niatkan apa? Supaya Allah tak nak berhenti mengazabnya ataupun tak akan membalas dosa-dosanya, bahkan mengampuni segala dosa dan kekurangannya. Maka apabila dia duduk dan Allah pun tidak akan turunkan siksa Allah Ta'ala, jadilah orang itu halnya lebih baik. Disebutkan di sini sehingga akan mendorongnya bersikap tidak panjang angan-angan dan zuhud menggunakan waktu di dunia, yakni sederhana dalam waktu yang baki di umurnya di dunia. نعم. وقال سيدنا مالك بن دينار لو نزل من السماء عذاب عوفي من ذلك أهل المساجد. أهل المساجد محفوظين لأنهم في بيت الله سبحانه وتعالى لا ينزل عليهم شيء، فالله سبحانه وتعالى يحفظهم بحفظه كأنهم ضيوف، هؤلاء ضيوف الرحمن. فإذا نزل شخص عند آخر وهو ضيف عنده كيف سيتكرم عليه؟ يضعه في أحسن غرفة ويعتني به وهكذا، وهذه ضيافة عظيمة عند الملك سبحانه وتعالى في بيته، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يصيبهم بأي أذى. وقيل الصواعق لا تصيب ذاكر الله، الذي يكون مع الله سبحانه وتعالى لا تصيبه الصاعقة، لكن الغافل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من الغفلة وأن يجعلنا وإياكم من الذاكرين لله سبحانه وتعالى. Dan terakhir disebutkan oleh Sayyidina Malik bin Dinar radhiyallahu anhu berkata, jika siksa turun dari langit, yakni azab turun daripada langit, maka yang akan terselamat adalah ahli masjid. Orang masjid akan terselamat daripada azab Allah Ta'ala. Kerana apa? Mereka sentiasa masuk di dalam perlindungan Allah. Maka apabila Allah nak seksakan orang, Allah kekalkan mereka dalam perlindungan Allah Ta'ala.
Allah yang menurunkan azab, Allah juga yang menyelamatkan. Kemudian disebutkan petir itu tidak akan menyambar orang yang selalu ingat Allah. Jadi hati-hati kalau kita tak biasa ingat Allah Ta'ala. Hujan aja riap melangkau. Kena sambar dengan petir. Tak adalah. Kita mohon orang macam kita ni yang selalu lalai ini, moga-moga Allah hidupkan hati kita dengan dapat banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Allah penuhkan hati kita yang kosong daripada Allah ini, Allah penuhkan dengan ketuhanannya, keagungannya, keperkasaannya. Moga-moga kita sentiasa berdamping dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.